Seterusnya, pelajar-pelajar, kita ikuti sambungan bab 3 sejarah KSSM tingkatan 3 daripada pelajaran yang lalu, iaitu bab 3.1 dan 3.2. Sekarang kita tengok pula sambungannya, iaitu pada tajuk sistem residen dan subtopik 3.3 hingga 3.4. Sekarang kita tengok paparan yang menunjukkan sistem residen yang diamalkan di 4 negeri ini yang akhirnya membawa kepada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Di Perak, presiden yang dihantar oleh British adalah J.W.W. Bush, manakala di Pahang, J.P. Roger, di Selangor, J.G. Davidson, dan di Negeri Sembilan, Martin Lister. Sistem residen ini, sebagaimana yang kita tahu, hanya berfungsi untuk menasihati Sultan. Tapi dalam perjanjian, nasihat daripada residen mesti diikuti oleh Sultan. Ini menyebabkan residen akhirnya lebih berkuasa daripada Sultan. Sekarang kita tinjau ciri-ciri sistem residen. Pertama, Sultan dan pembesar dikekalkan kedudukannya. Secara ironinya, kedudukan ini hanya pada kerusi dan namanya sahaja, tetapi kuasa sebenar sudah berpindah kepada residen British. Kedua, Sultan tidak lagi boleh membuat undang-undang dan wajib mendengar nasihat daripada residen British. Sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam tadbiran dan memungut cukai. Pentadbiran negeri diambil alih oleh residen dan pegawai British menggantikan tempat pembesar-pembesar Melayu yang lain. Akhir sekali, sistem dan jabatan telah bercorak pengurusan dan pentadbirannya secara pentadbiran barat. Kita tengok pula bagaimana sistem residen mencengkam kuasa Raja Melayu dan juga penduduk. Residen British merupakan wakil Syarikat India Timur Inggeris, dihantar untuk mentadbir kerajaan negeri Melayu yang membuat perjanjian dengan British. Perjanjian ini sudah kita tengok di paparan sebelum ini. Untuk British tempatkan penasihat. Penasihat itu residen. Nasihat residen mesti diikuti dan dipatuhi. Kuasa Sultan dan pembesar hanya sekadar boneka. Penggunaan kuasa yang keterlaluan meresahkan orang Melayu dan pembesar. British yang menyedari keresahan penduduk kemudian mengubah dasar kepada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Sistem residen adalah permulaan British menukar sistem amalan kerajaan Melayu kepada sistem British, terutama aspek perundangan, iaitu daripada hukum jenayah syariah kepada hukum jenayah sivil dan kekal hingga sekarang. Cuti mingguan juga mengikut sistem British, iaitu hari Ahad. Pelaksanaan sistem yang meresahkan rakyat di bawah sistem residen ialah pelaksanaan jabatan cukai, jabatan kehakiman melalui penubuhan mahkamah magistrat, jabatan polis yang menguatkuasakan undang-undang British, jabatan penjara, jabatan tanah dan ukur. Tanah umpamanya tidak lagi boleh diteroka tanpa kebenaran residen. Tujuannya untuk memungut cukai tanah jika rakyat mahu meneroka tanah. Seterusnya, kita tengok residen-residen yang dihantar oleh British ke negeri Melayu
yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu Perak J.W.W. Bush, Selangor J.G. Davidson, Pahang J.P. Roger, manakala Negeri Sembilan Martin Lister. Kita ke 3.3, iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pertama, kita tengok ciri-ciri negeri Melayu bersekutu. Pertama, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang digabungkan untuk membentuk satu persekutuan yang dinamakan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Perlu diingatkan, British menggabungkan keempat-empat negeri ini untuk memudahkan pentadbiran di pihak British. Ini yang sebenarnya. Kedua, Residen Jeneral memberi nasihat dalam semua perkara kecuali yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Pusat pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah Kuala Lumpur. Negeri-negeri Melayu Bersekutu ini kemudiannya dikenal sebagai Persekutuan 1896. Melalui penubuhan persekutuan ini, setiap negeri ditubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri. Kalau sekarang Majlis Mesyuarat Negeri ini jawatannya disebut sebagai Exco. Jadi kalau pelajar tengok dalam laporan akhbar dan sebagainya ada ditulis Exco, inilah anggota Majlis Mesyuarat Negeri. Kedua, kita tengok faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pertama, mengatasi kelemahan sistem residen, menyeragamkan pentadbiran. Ketiga, menjamin keselamatan negeri. Keempat, menangani masalah kewangan Pahang. Kita tahu Pahang ada masalah kewangan. Lalu, konsep British ini menggabungkan negeri Melayu agar negeri yang kaya boleh membantu negeri yang miskin. Kemudian penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Tiga 3.4 kita tengok bagaimana negeri-negeri Melayu Bersekutu ini ditadbir. Tengok A, Majlis Mesyuarat Negeri. Pertama, ditubuhkan selepas British berjaya campur tangan di negeri Melayu, dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu. Peranannya adalah menggubal undang-undang serta membantu pentadbiran negeri. Majlis Mesyuarat Negeri tidak lagi berkuasa selepas pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kuasa perundangan sekarang terletak di tangan Residen Jeneral British. Nampak tak bagaimana mereka mengambil sedikit demi sedikit kuasa daripada Raja Melayu dan orang-orang Melayu serta pembesar Melayu. Dari segi hierarki, kita tengok di sebelah kanan. Jawatan tertinggi bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah Pesuruh Jaya Tinggi British dan dibantu oleh Residen Jeneral yang berpusat di Kuala Lumpur. Manakala di setiap negeri ditubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri. B, kita tengok Majlis Mesyuarat Persekutuan. Pada tahun 1909, British menandatangani perjanjian dengan Raja-Raja Melayu untuk menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis ini berfungsi untuk meluluskan undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kita tengok di sebelah kanan, hierarki pentadbiran yang diketuai oleh Pesuruh Jaya Tinggi British dan dibantu oleh Residen British serta 4 orang Raja Melayu, 4 orang Residen dan 4 ahli tidak rasmi yang terdiri daripada 3 warga Eropah dan 1 warga ataupun daripada kaum Cina. Si pembentukan Durba. Durba ini lebih kurang Majlis Mesyuarat Raja-Raja dengan dipengerusikan oleh British, pegawai British, mendapat sokongan Raja-Raja Melayu. Ahli Durba terdiri daripada Pesuruh Jaya Tinggi British, Raja-Raja Melayu,
Residen Jeneral dan juga Residen British. Mesyuarat Durbar yang pertama itulah sahaja pelajar-pelajar pembelajaran kita untuk bab 3 mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 3. Cikgu harap pelajar dapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajar dapat mengikuti bab-bab yang seterusnya bagi menambahkan pemahaman pelajar. Untuk itu, cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jaga diri.